Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wa sa'ba idza syi'ta sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tu? Cikgu mana cikgu? Tak positif kot. Memang dia mesej saya semalam. Oh, tak ada dia hari ni. Tak apalah tuan-tuan. Baik, kita berhenti di mana tuan-tuan? Yang ada kitab. Semua tak ada kitab. Tak apa, yang hafal. Yang hafal pun tak ingat tu. Tadi kita tengok yang saya tanda muka surat 14. Yang saya tanda muka surat 14. Kita masih lagi di bawah tajuk Nawaqidul Iman, perkara-perkara yang membatalkan iman. Makna dia bila kita duduk dalam agama Islam ni, sama ada dilahirkan Islam ataupun kita masuk Islam, maka kita boleh saja lakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan iman. Jadi tuan-tuan, berhati-hati. Baru ni kalau tuan-tuan tengok, ada kes kan, yang 3 beradik tu. 3 beradik tu dia masuk Islam, tak? Yang jaga dia tu pun kah mu'alaf jugalah. Dah lama jaga 3 tahun. Dia pun masuk Islam dengan ayah dia. Memang dalam undang-undang Islam macam tu. Dalam undang-undang Islam, kalau mak Islam, agama anak berdasarkan agama salah satu daripada mak ayah dia. Kalau ayah dia Islam, anak dia yang belum balik semua Islam. Kalau mak dia Islam, maka anak dia yang belum balik semua Islam. Ada macam tu. Agama yang terbaik, agama Islam lah. Tapi dalam sistem kita, undang-undang perlembagaan persekutuannya tak macam tu. Budak-budak hanyalah boleh pilih agama dia bila umur 18 kan. Tapi dia tak ada lah paksa pula bawah tu mesti ikut agama mak dia, tak ada. Jadi cerita dia, kalau tuan-tuan tengok, sebenarnya anak dia tu diabaikan selama 3 tahun. Jadi ustazah tu bela 3 tahun. Dan budak tu masuk Islam bukan paksa. Ayah dia masuk Islam, dia pun masuk Islam kali dengan ayah dia pun. Jadi dah 3 tahun tu, ustazah Nazirah tu lah, dia tolong cari mak dia pun. Dia yang usaha cari. Kesian. Dan mak dia ni pula 3 tahun tak ambil tahu anak dia. Bila tolong cari, jumpa ada parti, tuan-tuan tahulah, parti yang anti Islam dan Melayu tu lah. Dia jadikan peluang, tuan-tuan. Betul tak? Kononnya budak-budak ni telah dipaksa masuk Islam, telah dicolek. Parti tu lah. Parti saya tak nak sebut nama dia. Parti yang anti Islam dan anti Melayu, tuan-tuan. Tuan-tuan tahulah. Mereka ni banyak keluar kenyataan yang meresahkan umat Islam. Tapi ada je orang Islam yang sokong, tuan-tuan. Itu pening tu, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, parti dia pun ni lah. Kononnya kata budak ni telah dicolek, dipaksa masuk Islam. Ini menipu, tuan-tuan. Jadi kes dia dah bawa di mahkamah. Dan mahkamah putuskan ikut undang-undang perlembagaan lah. Kena kembalikan pada mak dia. Kalau nak kembali pada mak dia tak apalah. Tapi sekarang ni mak dia keluar pula, dia nak mencabar keislaman anak 3 orang ni. Nak paksa anak dia 3 ni masuk balik agama Hindu. Padahal 3-3 ni dah Islam dengan ayah dia. Bercerai. Dan dia nak paksa balik, nak cabar undang-undang. Maka bila 3 anak ni kembali pada mak dia tu,
Bukan Islam memang bukan nak larang kasih sayang ibu kan, walaupun bukan Islam. Isunya bila dia nak paksa anak dia masuk Hindu balik, itu isu dia tu. Tapi saya tengok bila anak-anak dia tu kembali pada mak dia, tengok komen-komen orang yang anti Islam tuan-tuan, walaupun duduk di negara Islam. Inilah masanya untuk tanggalkan balik hijab anak dia. Tengok betul dia pun bangga dan suruh mak dia buka balik tudung anak dia pakai tu. Saya tak tahulah tuan-tuan macam mana pengakhiran dia, tapi gitulah. Saya ingat mungkin perlu kepada pindaan perlembagaan persekutuan tu tuan-tuan. Kesian pada budak-budak yang mana dia masuk Islam secara sukarela, tapi disebabkan belum mencapai 18 dia tak boleh masuk. Betul tak? Mana boleh macam tu. Ini perlu kepada pindaan perlembagaan. Tapi nak pindah tuan-tuan, mestilah kita sokong ataupun ahli parlimen lah tuan-tuan, yang kita pilih ni yang ada kesedaran lah tuan-tuan. Kesedaran tentang Islam. Tak kira lah parti mana pun, tapi ada kesedaran tentang Islam dan umat dia. Bukan kita fikir poket je tuan-tuan. Saya nak sebut ni bukan apa, sebab ada orang tuan-tuan bila jadi isu ni, kadang-kadang dia macam apa, menyokong tuan-tuan benda ni. Dia orang Islam tapi dia keluar kenyataan tu. Tak apalah anak dia kembali balik ke agama Hindu. Orang Islam tulis tu. Ini semua kenyataan-kenyataan yang boleh menyebabkan kufur tuan-tuan. Ar-ridha bil kufri kufrun. Redha pada kufur, kufur. Kita sokong kalau anak dia kembali pada mak dia, kasih sayang mak kan, walaupun mak dia bukan Islam. Tapi untuk memaksa dia balik keluar daripada Islam, itu saya rasa berat. Sebab dia masuk Islam dengan ayah dia, takkan nak paksa balik. Takkan kita nak tanggal balik tudung yang dia pakai. Tapi kalau ada orang sokong, tak kira lah siapa-siapa dia sokong, anak ni sepatutnya keluar pada Islam, masuk balik agama Hindu, itu bahaya. Boleh menyebabkan batal akidah dia. Tapi kadang-kadang orang ni tuan-tuan, dalam seronok mengulas isu, betul tak? Kadang-kadang orang ni gairah tuan-tuan. Isu apa-apa lah, isu apa-apa benda, politik ke ekonomi ke apa-apa benda, dalam kegairahan menghurai isu sampai menjadi dia tak takut kalau akidah dia terbatal. Dia tak takut asalkan dia boleh bercakap. Yang ini berat tuan-tuan. Saya tengok komen lah tuan-tuan, sebagai orang yang komen-komen. Kerana apa? Kerana bersifat apologetik. Apologetik ni sikap apa? Kenalah jaga hati dia apa, nanti dia pun tak sokong. Ini bahaya tuan-tuan. Politik lah. Kita nak ekonomi lah. Tapi bila melibatkan akidah umat Islam, seluruh umat Islam, tanpa kita melihat warna politik, sepatutnya satu hati, satu nada, satu suara. Baru jelas tuan-tuan, barulah kuat. Baik, tak boleh tuan-tuan. Jadi kita tengok tuan-tuan, kita berhenti di muka surat 14. Siapa yang ada kitab tu, muka surat 14. Masih lagi di bawah perkara yang membatalkan akidah, tapi dari sudut perkataan. Inilah ucapan. Sama dengan tulisan. Kita tulis ataupun kita ucap. Dulu ada satu viral, satu perempuan TikTok. Ni kadang-kadang benda ni jadi fitnah lah juga. TikTok, Facebook, kegairahan orang nak terkenal tuan-tuan. Dulu kalau nak terkenal ni jadi artis. Lah ni tuan-tuan rajin buat konten TikTok pun boleh terkenal tuan-tuan. Maka suami isteri semua pakai buat TikTok. Sampai cerita dalam Kelambu pun nak buat TikTok. Semua nak TikTok. Ini fitnah akhir zaman. Satu perempuan tu dia buat TikTok. Dia menghentam pendakwah Islam lah. Menghentam. Dia kata seolah-olah kamu ni mengatakan dia orang Islam pakai tudung. Tapi dia kata kamu ni sok dia hentam lah yang pendakwa Islam lah tuan-tuan. Ahmad Didat, Zakir Naik, Firdaus Wong Wahai-Hun, yang pendakwa Islam ni. Dia kata kamu ni bila kamu berdakwah, seolah-olah kamu rasa Islam tu lebih betul daripada agama lain. Subhanallah. Tuan-tuan, kalau saya tanya tuan-tuan, dalam agama, banyak-banyak agama apa yang betul? Ke tuan-tuan muskil? Islam. Bukan kita saja. Hatta kalau kita tanya orang Hindu, agama apa terbaik, dia kata Hindu. Kita tak boleh marah dia. Betul tak? Itu hak dia. Kita kalau saya tanya Kristian, agama apa paling betul? Kristian. Saya tak boleh marah dia. Itu hak dia. Betul tak? Ada kepatut ni kita kata apologetik ni. Orang lain tak pun macam tu, kita terhegeh-hegeh tu.
Kita pula nak janganlah kita mengatakan Islam ni lagi betul daripada agama lain. Orang lain tak sebut lagu tu pun. Kita ni pula lah nak, ni kita kata sikap nak tarik perhatian. Ini perkataan kufur, tuan-tuan. Siapa yang mengatakan agama yang betul agama Islam? Siapa sebut? Quran. Inna ad-dina indallahil Islam. Jelas. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Allah sebut, siapa yang mencari selain daripada Islam, jalan hidup dia selain daripada Islam, tak diterima. Selain daripada Islam, walaupun di ibadah beribu rakaat, selain daripada Islam tak diterima. Tiba-tiba ada orang Islam sebut, kita ni tak bolehlah kata Islam ni lagi betul daripada agama lain. Orang agama lain pun tak sebut. Ini sikap terhegeh-hegeh lah, tuan-tuan. Pakai tudung. Perkataan ni perkataan kufur, tuan-tuan. Tapi bila dia buat konten itu, orang tengok. Orang yang non-Muslim puji. Puji. Tuan-tuan pun tahulah bila TikTok ni, video dia tu dia boleh filter, tuan-tuan. Filter bagi lawa sikit kan. Muka tak lawa sangat, tapi filter bagi comel sikit. Jadi orang duk puji, bagus. Hatta agama lain pun tak sebut lagu tu. Ini bahaya, tuan-tuan. Kadang-kadang dalam kegairahan, terketak-ketak nak popular, tuan-tuan, kita buat kenyataan-kenyataan yang boleh meruntuhkan akidah kita. Kita tak sedar. Hanyalah kita nak sedikit like, orang puji, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan. Kita tengok yang ke-14. Atau ia berkata, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, kata pengarang. Atau ia berkata, aku lepas daripada Allah atau daripada Nabi atau daripada Al-Quran atau daripada syariat atau daripada Islam, maka sekalian tersebut itu jadi kafir murtad namanya. Kalau dia kata aku lepas diri daripada Allah, kita jarang sebut, tuan-tuan. Tapi Arab sebut inni bariun, aku lepas diri daripada hang. Maksudnya aku tak tahu hang punya pasal ya. Macam tu. Inni bari, kalau orang sebut inni bariun minallah, aku lepas diri pada Allah dan tak payah nak Allah Taala suruh apa pun aku tak mau. Aku lepas diri pada dia dah, aku tak ada kena mengena dengan dia. Kita jarang sebut bariun, tapi Arab selalu sebut bariun. Aku lepas diri pada dia, aku tak tahu pasal dia, lantak pergi kat dia. Macam tu. Tak ada kaitan antara aku dengan dia. Siapa sebut lagu tu, dia tak ada kaitan, dia lepas diri daripada Allah, kufur. Ataupun daripada Nabi, ataupun daripada Al-Quran. Aku lepas diri pada Al-Quran. Quran tak ada kena mengena dengan aku. Segala undang-undang tu aku lepas diri pada dia, kufur. Ataupun syariat Islam, ataupun dia kata daripada Islam, aku lepas diri daripada Islam. Kan ada satu pondan tu kan, yang nak tangkap tak dapat-dapat tu. Apa nama dia pondan tu? Tu kenal ke tak kenal? Apa nama pondan tu? Tak kenal? Najib kenal. Siapa nama pondan tu, Najib? Dia tak tahu. Sajak, tuan-tuan. Dia duduk kat Thailand nak tangkap, susah. Kan dia keluar kenyataan, dia kata Sajak pun sama lah, bila buat video filter tu tinggi sungguh. Saya pernah tengok muka gambar dia di sekolah sebelum dia modified. Jauh beza lah, tuan-tuan, muka dia dengan muka tu. Berbuh video filter lagi, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, dia kata dia macam mana sebut? Dia nak keluar Islam, tidak kan? Lebih baik aku keluar daripada Islam. Sebut lagu tu kufur. Boleh sebut lagu tu kufur. Cuma kita tak sebutlah Sajak kafir. No, kita tak sebut. Pasal apa? Pasal nak menghukumkan ni adalah pemerintah. Pemerintah Islam yang putuskan. Tapi dari segi hukumnya kufur. Macam mana saya nak bagi contoh? Contoh dia macam ni, tuan-tuan. Tuan-tuan nampak ada orang berzina depan mata kita. Kita nampak dia berzina depan mata kita. Adakah boleh kita pergi ke hakim dia berzina? Tak boleh. Pasal apa? Dia kena 4. Betul tak? Sama lah, tuan-tuan. Kita nampak orang mencuri kan, kita nampak orang jual dadah lah, senang nampak jual dadah. Dia jual dadah apa semua, barulah kita buat report polis semua. Kawan dah settle dah semua dia punya apa, transaksi kan. Dadah pun dah hilang dah. Kita buat laporan, dadah dah tak ada kat dia lah. Betul tak kan? Silap-silap kita kena balik. Bukti tak ada.
Betul tak? Walaupun kita tahu dia jual, kita nampak. Sama juga dalam hukum ni. Dari segi teorinya, perkataan itu kufur. Tapi kita bukan kerja kita, tuan-tuan. Bukan kerja kita, tuan-tuan. Atau orang buat salah pun, dia salah. Tapi kalau tak ada bukti nak tangkap, kita tak boleh hukum dia. Betul, tuan-tuan. Tak ada bukti. Kita nampak ada orang curi motor, kita nampak. Tapi bila nampak curi motor, polis tangkap, dia ni jenis ketegak, lihat lagu mana, bukti tak ada, lepas. Betul tak? Walaupun kita tahu dia curi, tapi bila dah terlepas, kita tak boleh pergi cari dia, katuk dia. Betul tak? Dia lepas. Bukan kerja kita hukum dia. Mahkamah kan, semua kerja mahkamah, tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, sama juga dari segi teorinya, siapa sebut lagu tu kufur. Tapi adakah kita akan sebut okey, sajak telah kafir? No, kita tak keluar kenyataan tu. Boleh jadi setelah tu dia mengucap balik, siapa tahu, betul tak kan? Lepas tu dia mengucap balik. Jadi saya nak bagi tahu, penyataan yang diungkap masa tu boleh jatuh kufur. Tapi adakah dia kufur sekarang? Wallahu a'lam. Boleh jadi dia mengucap balik, betul tak? Boleh jadi mengucap masuk Islam balik. Tapi penyataan itu penyataan kufur. Jangan sebut. Pasal apa bahaya, tuan-tuan? Orang ungkap perkataan kufur, dia boleh masuk Islam balik, boleh. Mengucap masuk balik Islam. Dia ungkap perkataan kufur, tu dia mengucap masuk balik Islam. Nanti dia ungkap lagi, dia mengucap masuk balik Islam, boleh. Tapi habis ya, tuan-tuan. Saya sebut kat tuan-tuan banyak kali dah. Umur 60, kita haji 5 kali ya. Buat masjid ni dah 10 biji masjid ya kita buat. Anak yatim tiap-tiap tahun kita tolong. Bulan Ramadan ni, tiap-tiap Ramadan kita mulai tarawih 23 rakaat. Umur 60 kita ungkap perkataan yang lagu ni. Perkataan yang saya sebut tadi, aku lepas pada diri pada Quran, daripada hadis, lepas diri pada Nabi. Memanglah boleh masuk Islam balik. Tapi bila ungkap perkataan itu, fahabitat a'maluhu fid dunya wal akhirah. Batal semua amalan dia dulu tu. Yang 60 tahun tu punya banyak amal ibadah dia tu telur ayam, zero. Dia mengucap balik, tak apa, masuk balik Islam. Tapi amalan pahala tak ada, dosa tak hilang, dosa duduk berdendam kat situ. Boleh lah, batal pahala. Dia tobat dah, tak apalah, dia tobat. Lepas dia ungkap pada tu, dia pun tobat dah. Tobat nasuha lah, semayang tobat apa semua. Asak dia meninggal, dia mati dalam Islam. Tapi amalan dia takat mana? Takat tu, takat antara dia tobat dengan dia mati tu. Kalau ada 5-6 jam, takat tu lah. Akhirat nanti menyesal tak? Menyesal. Akhirat semua menyesal. Orang yang tahajud tiap-tiap malam menyesal. Pasal apa? Kalau boleh nak tambah. Sama ada tuan guru, syekh, semua tuan-tuan, ustaz yang mengajar, semua menyesal. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Allah bersumpah dengan jiwa-jiwa yang menyesal. Bayangkan orang kalau tahajud pun menyesal, ni orang yang sempat ibadah berapa jam. Hak dulu lingkup habis ya. Dia ungkap perkataan kufur, tuan-tuan. Menyesal, tuan-tuan. Kita bagi contoh mudah, tuan-tuan. Kalau saya kaya, tuan-tuan. Kalau saya kaya lah. Kaya macam apa? Jeffrey Bolkiah. Kenal Jeffrey Bolkiah? Adik Sultan Brunei kan? Dia dulu belanja, tuan-tuan. Lah ni dia dah kurang dah lah. Dulu, tuan, lama dia belanja. Sebulan 200 juta. Sebulan dia belanja 200 juta. Dia ada 250 syarikat. Salah satu syarikat dia ada 250 syarikat, tuan-tuan. Dia punya Jeffrey Bolkiah. Dia ada satu syarikat nama Asprey. Asprey itu emas. Asprey itu dia menyediakan emas untuk raja-raja dunia. Antaranya monarki British tu. Kan emas-emas penuh tu. Syarikat Asprey. Dia punya. Dia beli pada tahun 1995 dia beli syarikat tu. Dengan nilai 1.6 bilion. Kaya, tuan-tuan. Kaya. Kereta ada 2,500 biji kereta, tuan-tuan. 2,500 biji kereta. Tak naik pun, kaya, tuan. Sebulan belanja 200 juta. Tak apa, ni biasa, tuan-tuan lah. Dia belanja sebulan 200 juta. Kalau saya kaya macam tu lah, tuan-tuan. Siapa main kuliah saya malam ni, saya bagi seorang sejuta. Sonok, tuan-tuan. Esok masuk, esok tak boleh lah masuk. Tuan-tuan tahulah, sebab duit kalau banyak
bank kena buat laporan ke bank negara, betul tak? Itu prosedur dia supaya tak jadi money laundering. Tahu cuci duit? Cuci duit ni duit-duit haram, itu yang dibawa projek tu, betul tak kan? Buat projek, kadang-kadang projek tu bukan ada pun, mohong betul tak kan? Nak bagi tahu, oh duit ni daripada projek ni, padahal tak ada pun. Itu kata cuci duit tu. Nah, terutama kadang-kadang pemimpin-pemimpin mana-mana negara tuan-tuan, yang besar-besar kan, dicuri duit negara. Dia nak curi daripada tu susah, kena buatlah satu projek palsu yang tak ada. Nah, supaya nak bagi tahu apa? Oh duit ni pada hasil projek ni, padahal dia sapu buta pada negara punya. Jadi tuan-tuan, katakan, jadi tuan-tuan, kalau saya bagi tuan-tuan 100 juta malam ni transfer, dia mungkin makan masa agak lah, mungkin 2-3 hari lah kot. Bank akan buat laporan, okey duit ni daripada ustaz-ustaz pada jemaah Parit Mentara kan. Dia keluar, bank negara akan tahu, oh perjalanan, supaya tahu duit ni mai daripada mana ke mana. Baik, tuan-tuan seronok tak tuan-tuan? Kita tak seronok? Nah, lagi 3 hari semua dalam akaun dia 100 juta. Seronok tak? Tak seronok tu. Tuan-tuan ni biar betul. Seronok betul tak kan? Senyum sampai kat telinga. 1 juta banyak tuan-tuan. Senyum sampai kat telinga tuan-tuan. Katakanlah tuan-tuan, tuan-tuan balik cerita kat isteri ke kawan-kawan yang tak mai, ustaz-ustaz bagi 100 juta. Menyesal tak mereka? Menyesal awak hang tak panggil aku, betul tak? Menyesal tadi lepas sembahyang aku pergi balik. Menyesal semua. Pasal apa? 1 juta. Menyesal sungguh, betul tak? Menyesal, alamak, awaklah aku tak pergi tadi. 1 juta pun menyesal. Ni akhirat ni, selama ni 1 juta kita dapat, mungkin 5-6 hari, mungkin lagi 3-4 tahun kita pun mati, betul tak? Akhirat tu tak mati dah selama-lamanya. Dan dia punya pahala bukan nilai juta, pahala dia lebih daripada dunia dan isi dia. Menyesal tak? Orang dapat kumpul bekalan sejak dia taubat sampai dia mati, rugilah. Sebab tu Nabi sebut orang yang terbaik ni yang panjang umur dan baik amalan dia. Orang tanya Nabi kan, siapa manusia yang terbaik? Man tala umruhu wa hasuna amaluh, yang panjang umur baik amalan dia. Siapa yang daripada dia balik tak tinggal semayang, tahajud tak tinggal, Ramadan tak tinggal, puasa tak tinggal, sampai ketua dia mati, jenis ni tak boleh lawan. Angkat tangan awal, tak boleh lawan. Surrender, kecuali kita tulis kitab ataupun kita ulama tuan-tuan. Baru boleh challenge tuan-tuan. Baru boleh challenge. Macam Imam Syafi'i mati muda, meninggal tuan. Imam Syafi'i meninggal umur 54. Imam Ghazali 55. Imam Nawawi 45. Tapi dia punya ilmu sampai hari ni orang duk baca. Kita boleh challenge lah. Tapi kalau selain daripada ulama, orang yang karang kitab, yang beri pengaruh, kita tak boleh challenge orang lagu tu. Itulah kelebihan orang yang fastabiqul khairat, dia bersegera buat baik, betul tak? Dia umur 20 tobat dah. Kita umur 60 barulah nak belajar sembahyang. Tak apalah tuan-tuan, baguslah. Tapi tak boleh lawan hak tadi langit bumi lah tuan-tuan. Hatta kalau beza setahun jadilah. Kawan kita tobat setahun pada kita, tak tinggal sembahyang, tak tinggal puasa, buat ibadah. Kita setahun kemudian baru dah tak boleh lawan dah setahun itu. Sukar tuan-tuan. Baik tuan-tuan, tak apa, kita tengok yang seterusnya tuan-tuan. Jadi jangan sebut perkataan-perkataan yang kufur, habis amalan kita. Atau berkata bagi hukum yang dihukum dengan dia hukum Allah, yakni hukum syariat, tiada ini daripada hukum. Atau dikatakannya, tiada aku ketahui apa hukum ini, hal keadaannya mempersendakan dan menghinakan dia dengan hukum Allah. Nampak macam tu? Aku tak tahu pun. Contohlah, orang perempuan wajib tutup aurat kan, Quran sebut kan, apa, dia kena tutup belahan dada dia kan, tutup dada dia. Ada dalam ayat Quran sebut. Dia tak tutup, pakai seksi. Dia kata ni Allah Taala suruh turut apa, tutup aurat. Dalam Quran sebut, dia kata apa, dia sebut dalam ni, tiada apa, dia tolak hukum ni, tiada daripada hukum Allah. Bila kita kata pakai tudung, ni bukan hukum Allah, batal akidah. Kalau dia contoh lain, kawan kita, na'udzubillah lah, kalau ada lah, minum ketum ramai orang minum tuan-tuan, ramai. Tapi ketum ni bagus, tapi tuan-tuan kena pandai guna. Yang pertama tuan-tuan, kalau nak masak ketum, jangan masak batang dia tu, dia bergetah tuan-tuan.
rosak buah pinggang. Tapi orang yang mabuk-mabuk getah tu lah syok, bau dia pening. Orang tua-tua tak macam tu. Jangan batang dia tuan-tuan, bahaya. Saya ada seorang kawan saya, polis juga. Dia bekas SB dulu. Bahagian dadah, D berapa dadah ni? D7 ke D8 lah. Dia dadah tu narkotik. Dia bagi tahu saya, titi kampung Diu tu belah sana 08. Yang kawal lah, kontrol. Dadah. Pas pada sini 36. Lah ni yang sedihnya, orang dadah yang banyak isap siapa? Siapa banyak? Orang Melayu. Yang banyak jual tokan-tokan dia bukan Melayu dah. Bukanlah kita. Memang salah lah tuan-tuan jenayah tu. Banyaknya India lah ni, Indra kontrol lah semua. 3836. Jadi tuan-tuan, dia cerita kat saya ada adik-beradik dia yang makan ketum. Dia tukar dah ke tempat lain. Dia cerita kat saya minum ketum. Ketum ni dia pernah jumpa rosak buah pinggang. Getah lah tu. Bila masak sekali dengan batang lah tu. Dan ada satu lagi, dia kata abang ipar dia minum ketum juga. Minum ketum. Tapi rupanya ketum ni, kita kalau orang tanam ketum, kita tak boleh pergi cantas pokok dia. Boleh kena zaman pula. Kalau dia jual proses tu boleh tangkap. Proses bubuh bukan-bukan kan. Tapi kalau ketum saja tak boleh. Tak boleh pergi tebang, salah. Itu dia punya hak tuan-tuan. Jadi dia kata abang ipar dia minum ketum. Dia tengok minum ketum selalu pasal bawa lori, dia jadi tenaga. Ada tenaga tuan-tuan. Tapi dia nampak abang ipar dia ada kesan, dia kata. Dia jadi blur tuan-tuan. Dia jadi blur sikit. Lambat respon. Orang cakap dia blur. Lambat dia respon. Bahaya ketum. Orang tua-tua dulu tuan-tuan, dia ambil ketum ni, jangan ambil batang dia tu. Ambil daun dia tuan-tuan. Kan dia kalau boleh buang urat-urat dia tu, kalau boleh buang lah. Masak pula berkali-kali tuan-tuan. Betul tak? Bagi masak sungguh. Depa yang buat ketum ni masak tengah panas-panas, depa tuang ais bagi jadi apa? Dia masak jadi macam teh tu elok tuan-tuan. Tuan-tuan kalau minum ketum kan, minum jangan tambah ubat nyamuk. Betul tak? Ni ubat nyamuk lah, bukan. Yang dekat Selangor tu saya dengar orang bagi tahu lah. Jangan kata ubat nyamuk. Ubat nyamuk segala jenis dia bubuh. Dia bubuh puradan sikit, puradan. Sikit-sikit. Tak boleh banyak, mati tadi. Sikit dia. Baru tu yang syok tu. Alang-alang buh sikit, buh lah satu botol. Betul tak kan? Senang sikit. Polis tak payah nak pergi tangkap. Betul tak kan? Mati je. Baik, jadi tuan-tuan, itu rosak ni saya cerita ketum saja. Ketum yang elok ni, dia masak jadi macam teh tuan-tuan. Itu elok. Bukan macam air tebu. Itu tak elok itu. Itu punca dia tengah panas-panas tu, bubuk ais tuan-tuan. Tapi itulah nak bagi power tu, makan dengan apa? Kish kapo. Orang suka bagi cakaroy. Baik, jadi tuan-tuan, kalaulah kita jumpa ada orang makan apa? Cakaroy apa? Apa benda orang panggil tak? Orang belah Kedah panggil. Saya lupa belah dia desakan belah bandar baru belah tu tuan-tuan. Cakaroy kan dia panggil. Berminum tuan-tuan. Minum pening. Hai kan, buah bukan-bukan benda tu. Jadi tuan-tuan, bila pening kita kata jangan minum ni, haram ni. Ini perkara yang memabukkan. Betul tak? Memabukkan. Dia kata mana ada dalam hukum Islam. Oh, bahaya. Dalam hadis sebut, khamar ni semua yang memabukkan itu khamar. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal adlam rijsun min amali syaitan. Khamar ni yang mabukkan ni, kullu muskirin haramun. Kullu muskirin khamrun. Setiap benda yang memabukkan itu adalah khamar. Semua benda. Kalau orang ambil ubatnya apa? Apa nama? Coca-Cola ke? Buah Panadol syllabus banyak-banyak. Itulah yang memabukkan. Apa saja memabukkanlah arak. Jadi hukum dia haram. Kalau kita tegur, dia kata bukanlah hukum Islam. Mabuk ni okey, itu haram, berdosa, boleh jatuh kufur. Ataupun dia kata aku tak tahu pun. Tak tahu ni perli tuan-tuan. Kalau kita pergi mancing, kita semayang. Kan ramai orang suka mancing kan. Saya ada kawan atau adik-beradik suka mancing. Orang suka mancing ni tuan-tuan, dia memang betul-betul dia macam ketagih pun dia tu. Semangat mancing tu. Bukan tak bagus-bagus tuan-tuan mancing ni. Betul tak? Baguslah pada duduk saja. Betul tak? Dia pun suka mancing. Kita pun pergi mancing. Semayang pun atas tu banyak tu. Kan dia pergi kat Kuala Gula lah apa naik bot. Semayang pun atas bot.
Saya kencing berak lah guna. Pandai-pandai dia. Kan dia duduk atas tu. Pergi kat sangkak-sangkak ikan kan. Mancing kat tepi sangkak tu. Jadi tuan-tuan, kita semayang, member tak semayang. Kita kata kat dia, semayang? Tidak semayang. Apa salahnya kita duduk tunggu semayang lah. Tidak lah, ni jam semua ada kompas. Dia kata, semayang wajib lah. Aku tak tahu kan. Dia buat main-main. Bahaya. Kalau dah tak nak semayang, janganlah cakap macam tu. Kalau nak buat lawak, punya banyak benda lain boleh buat lawak. Betul tak? Dalam dunia ni macam banyak kita boleh melawak. Pasal motor ke, pasal apa, rumah ke, pasal kehidupan ke. Jangan melawak hukum hakam. Buat lawak benda lain. Hukum hakam bukan untuk buat lawak. Baik. Dan menghina dia dengan hukum Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, atau dikatanya tatkala ia taruh air pada bejana telah penuh bejana ia piala ini ka'san dihaqa. Ni ayat Quran tuan-tuan. Dituang ayat dalam apa? Cawan penuh. Dia kata ka'san dihaqa. Dia perli tuan-tuan. Dia cakap ni dengan perli. Ni ayat Quran ni. Dia perli tuan-tuan. Dia buat lawak dengan ayat Quran. Atau dituang akan syarabah, maka disebut fakanat saraba. Ni ayat surah apa? Surah An-Naba. Saraba ni macam Fata Morgana tu kan. Fata Morgana kan jalan bila panas kita nampak macam ada ayak. Kalau tuan-tuan pergi padang pasir lagi jelas. Padang pasir kalau panas ujung tu memang nampak macam laut tuan-tuan. Padahal bukan laut. Fata Morgana. Dipanggil saraba. Ni dia main-main tuan-tuan. Dia tuang ayak, dia buat lawak. Maka nak saraba dia duduk buat lawak tuan-tuan. Yang disebut pada Al-Quran atau tatkala bertimbang atau menyukat. Wa idza kaluhum aw wadanuhum yukhsirun. Dia buat lawak tuan-tuan. Bila dia timbang, dia baca ayat Quran, dia gelak-gelak. Apabila depa timbang ataupun depa menyukat, yukhsirun. Ni ayat ni cerita tentang, kita tahulah tentang penduduk apa? Kaum Nabi Syuaib kan. Dia bila dia berniaga menipu. Tapi ayat ni sebenarnya wailul lil mutaffifin ni alladhina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wadanuhum yukhsirun. Ayat ni cerita tentang penduduk Madinah. Sebahagian penduduk Madinah ni, dia penduduk di Madinah sebelum datang Islam, itu dah jadi budaya depa dah. Kalau depa timbang, depa bagi kurang sikit. Tapi bila depa beli barang, depa suka betul-betul. Tapi kalau orang beli barang depa suka bagi kurang sikit. Ini menipu, ni berdosa besar tuan-tuan. Nipu dalam timbangan berdosa besar. Nah, kaum Nabi Syuaib hancur pasal tipu tuan-tuan. Tapi ada orang buat macam tu tuan-tuan. Ada kan orang berniaga nak untung, dia buat macam tu. Kadang-kadang yang lagi bagusnya dia kita pilih-pilih, rupanya ada bawah tepi tu, betul tak? Kita tak sedar, dia bagi hak lain. Ini berdosa besar. Ni kerja kaum Nabi Syuaib dah buat dan penduduk Madinah. Bila datang Nabi, maka turun ayat ni tegur penduduk Madinah yang buat kerja lagu tu. Meniaga biar betul. Baik tuan-tuan. Kemudian ataupun dia melihat orang banyak berhimpun, dia berkata wahasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Ni ayat Quran. Dia buat lawak. Cerita orang ramai ni, ayat Quran cerita bab kiamat nanti tu. Satu keadaan yang dahsyat, waktu orang berhimpun dalam keadaan takut, dia buat lawak. Tengok orang berkumpul, dia baca ayat ni. Macam main-main dengan ayat ni. Penghinaan bagi ayat ni tuan-tuan. Baik. Ia qasadkan memudah-mudahkan, nampak tak? Niat dia tu nak memudah-mudahkan atau mengolok-olokkan. Istihza' lah tuan, main-main. Pada sekaliannya itu jadi kufur. Tapi tuan-tuan, kita kena ingat lah tuan-tuan, kufur ni macam saya beritahu tuan-tuan, dia buat benda tu, dia jatuh kufur. Tapi bukan kerja kita nak hukum dia. Bukan kerja kita hukum dia. Tapi dari segi teori dia kufur. Dia boleh saja mengucap masuk balik Islam. Baik. Demikian lagi tiap-tiap tempat yang disebutkan pada Allah, ia qasad menghinakan dan mempersendakan. Jadi apa-apa saja disebut dalam Al-Quran, dia buat main-main, dia buat lawak. Maka jika tiada qasad yang demikian itu, maka tiada kufur, tetapi tidak jauh daripada haram. Tapi kalau dia baca ayat Quran, bukan nak main-main, tapi dia buat macam main-main. Baca ayat Quran macam buat main-main. Dia bukan nak main-main, tapi macam memudah-mudahkan. Maka hukum dia menghampiri haram ataupun haram tuan-tuan. Senang kata tuan-tuan, jangan kita main-main dengan ayat Al-Quran ataupun hadis. Jangan main-main. Kita nak buat lawak, benda lain tuan-tuan. Baik.
Atau ia maki Nabi atau malaikat, maki hamun tuan-tuan. Marah kat Nabi, maki hamun Nabi. Marah kat malaikat, maki hamun malaikat. Kufur tuan-tuan. Kufur. Siapa yang maki hamun Nabi, kufur. Maki Nabi Muhammad SAW, kufur. Kufur. Hatta Jibril alaihi salam kufur. Kan ada orang yang tak suka Jibril, orang Yahudi kan. Orang Yahudi dia tak suka Jibril, dia benci Jibril. Baik. Jadi tuan-tuan, pasal apa? Cerita dia panjang. Nabi SAW bila dia jumpa orang Yahudi tanya kat Nabi soalan semua, Nabi jawab semua. Tapi yang dia dah janji kat Nabi dah, kalau Nabi jawab, dia pun masuk Islam. Kalau boleh jawab sesuai dalam kitab dia pun, Nabi jawab semua. Antaranya dia kata, dia bertanya antaranya lah, dia bertanya kat Nabi, ni orang Yahudi ni janji dah, kalau Nabi jawab seperti mana dalam kitab dia pun, Taurat dan Injil, kami masuk Islam. Dia bertanya Nabi SAW, apakah makanan yang Nabi Yaqub haramkan pada diri dia? Dia bernazar. Panjang cerita dia. Maka kata Nabi Yaqub mengharamkan makanan yang paling dia suka. Dia nazar, dia tak nak makan makanan paling yang dia suka, iaitu daging unta dan susu unta. Nabi jawab. Kemudian dia bertanya lagi, bagaimana dengan air mani laki dan perempuan? Tanya. Maka kata Nabi SAW, air mani laki bayad dan ghalidan, putih pekat. Air mani perempuan jarang keluar tuan-tuan, tapi ada, bukan tak ada, tapi jaranglah sangat keluar. Dia warna raqiqun asfar, kuning cair. Dia cair, dia bukan pekat, tapi dia kuning cair. Itu air mani perempuan. Itu sesuai dalam kitab dia pun. Kemudian dia bertanya lagi pada Nabi SAW, banyak benda tuan-tuan dia bertanya, saya tak ingat sangat tuan-tuan. Tapi last sekali tu Nabi dah jawab semua dah. Last sekali dia bertanya, siapakah malaikat yang datang pada Nabi, yang menyampaikan wahyu, yang dekat dengan Nabi SAW? Nabi Muhammad kata, Jibril. Tidak ada Nabi yang diutuskan melainkan Jibril lah yang datang bawa wahyu, semua Nabi. Maka kata orang Yahudi, kalaulah hang kata Mikail, kami semua beriman. Nabi dah jawab semua soalan ni pun lah. Kalau hang kata Mikail, kami semua beriman. Pasal apa dia tak beriman? Sebab dia berkata Jibril itu malaikat azab. Jibril itu kalau dia turun, dia bawa azab, dia bawa bala bencana. Kan lebih baik, sebab malaikat Jibril ni dia menurunkan wahyu. Tapi bila satu azab nak diturunkan pada satu kaum, memang Jibril turun dulu. Contoh kaum Hud ke, kaum Ma'ad ke, kaum Nabi Nuh, sebelum jadinya bala, Jibril datang jumpa Rasul tu, bagi tahu. Macam kaum Nabi Lut kan sebelum nak diterbalikkan bumi, dilempar batu pada neraka, kan datang malaikat Jibril bagi tahu, keluar, jangan berpaling ke belakang. Jadi orang Yahudi benci dengan Jibril, tak mau Jibril. Depa sayang Mikail. Kalau hang kata Mikail bagus, malaikat yang turun dengan membawa rezeki dan tumbuh-tumbuhan dan hujan. Dan mereka pun tak beriman. Maka turun ayat Quran. Qul man apa? Macam mana ustaz ni hafal Quran ni, diorang Al-Azhari ni. Macam mana ayat dia? Macam mana ayat dia? Surah juzuk pertama tu. Man kana aduwwan li Jibril wa malaikatihi fa inna Allah adu lil kafirin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikail fa inna Allah adu lil kafirin. Siapa yang musuh kepada Allah, Rasulnya, malaikat-malaikatnya, Jibril dan Mikail, Allah musuh pada orang yang kafir. Siapa benci Jibril, maka dia kufur. Dan sebahagian tuan-tuan, sebahagian, bukan semua, sebahagian pengikut Syiah juga ada yang tak suka Jibril, sebahagian. Pasal apa? Pasal dia berkata Jibril silap turun wahyu. Ini bukan cerita Syiah Iran, Syiah Kerian tuan-tuan. Ini bukan cerita jauh, dekat Iran pun ada. Kalau tuan-tuan pergi di Iran tu, saya tak kata semua Syiah tuan-tuan, saya takut nanti tuan-tuan silap. Syiah Zaidiyah tak macam tu, Mufaddilah tak macam tu. Saya kena adil lah tuan-tuan, walaupun kita tak suka dengan benda-benda tu. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi di Yaman, Syiah Zaidiyah macam kita tuan-tuan. Macam kita macam mana? Kalau tuan-tuan pergi masjid di Yaman, kalau ada zikir kuat tu,
Dua je. Kalau tak Sufi, Hadramaut lah Sufi, ataupun Syiah Zaidiyah. Hak lain semua Salafi, ataupun kita panggil Wahbi lah tuan-tuan. Macam itulah. Mereka zikir slow tuan-tuan. Tuan-tuan pergi di Sana'a tu, kalau zikir kuat macam gitar sebiji tu, itu Zaidiyah lah tuan-tuan. Dia adalah beza sikit dengan kita tuan-tuan. Tapi Zaidiyah dia tak sebut lagu tu. Jadi tuan-tuan, dan Zaidiyah juga tak menghina sahabat Nabi dan isteri Nabi. Ada Syiah sebut Jibril silap sampai ke wahyu. Ada lah. Ada. Malah seorang ustaz pun ada sebut lagu tu dalam kuliah muslimat. Ni semua muslimat ni, semua muslimat. Satu tempat tu dia ajak orang dengar kuliah ni, orang suka. Dah lama-lama orang suka, baru dia bagi bunga sikit. Itu cara dia tuan-tuan. Betul tak? Macam orang nak merompak tuan-tuan. Takkan dia pergi bank, okay, saya perompak, senang orang tembak dia. Betul tak? Dia berlakon-berlakon dah dulu kan. Dia nampak ada peluang, baru dia tunjuk taring dia. Betul tak kan? Baik. Jadi tuan-tuan, dia ngajak-ngajak lama, orang suka syok. Bila orang syok, insya-Allah tuan-tuan, awak tak bunyi jam tuan-tuan? Belum lagi? Belum lagi. Tu jam tu cepat tu. Baik, jadi tuan-tuan, dia apa? Dah syok baru dia kata tuan-tuan, puan-puan semua, sebenarnya Jibril ni disilap bagi wahyu. Sepatutnya Sayyidina Ali jadi Nabi tu, tapi Jibril silap. Terkejutlah tuan-tuan, orang perempuan semua. Kebetulan Ustaz Jamnul mengajak juga perempuan tu. Jamnul kenal tu, Jamnul Azazi. Dia pun ramai-ramai tanya Ustaz Jamnul, Ustaz Jamnul, betul ke Jibril silap bagi wahyu? Terkejut Ustaz Jamnul. Ustaz mana? Ustaz sekian dan sekian. Terkejut beruklah Ustaz Jamnul. Saya pun terkejut. Takkanlah Jibril silap 23 tahun, silap saja. Silap saja tuan-tuan, duk silap. Biar betul. Sampai tuan-tuan pergi di Iran tu, dia ada Syiah tu lah, hak yang melampau tu lah. Dia buat kubur untuk Jibril. Mati dah Jibril tuan-tuan. Saya malaikat tak Jibril tak pergi luku pula dia tuan-tuan. Pasal marah Jibril silap bagi wahyu, patutnya bagi kat Sayyidina Ali, dia pergi bagi kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni akidah kufur tuan-tuan. Sebab Quran sebut nazala bihir ruhul amin. Yang buat wahyu ni adalah ruh, yakni Jibril alaihi salam yang amanah. Quran sebut je lah. Tiba-tiba kita kata Jibril khianat. Ini akidah kufur. Kalau orang percaya macam tu, kufur. Jadi maki Jibril pun tuan-tuan, maki hamu tak beriman pun kufur, apatah lagi kita maki kalau ada orang maki Nabi Muhammad ataupun mana-mana Nabi tuan-tuan. Bila maki mana-mana Nabi, maka boleh jatuh kufur, kecuali tersilap. Ada tak tersilap tuan-tuan? Ada kan? Ada tak kita tersilap maki Nabi tuan-tuan? Kita tak nak maki Nabi, termaki tuan-tuan. Ada tak? Okay, kita berhenti di situ tuan. Akan datang yang bawah tu. Ada tak kita silap tuan-tuan? Ada? Israel kan? Israel itu adalah Nabi Yaqub. Betul tak? Tapi kadang-kadang kita marah, tak guna Israel, celaka Israel. Israel itu Nabi Yaqub. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israel illa ma harrama Israel ala nafsihi min qabli an tanazzala at-Taurah. Semua makanan itu halal bagi anak cucu Israel kecuali apa yang Israel haramkan kepada dirinya. Bukan haram ni di nazar tadi itu, iaitu daging unta dengan susu unta. Siapa Israel tu? Ijma' ulama ahli tafsir, Israel itu Nabi Yaqub alaihi salam. Yaqub nama dia, Israel gelaran dia. Isra maksud dia Safwah Allah. Israel Safwatullah, kekasih Allah. Israel tu maksud dia kekasih Allah. Itu gelaran Nabi Yaqub ya. Tapi saya tahulah tuan-tuan, kita bukan ada niat nak maki Nabi Yaqub. Tapi kita marah tu negara haram tu kan. Negara haram Israel tu, rujuk pada nama khas negara tu. Tapi janganlah kita sebut Israel. Israel, bila kita tahu Israel itu Nabi Yaqub, yang jahat dia adalah Bani Israel. Boleh anak cucu dia. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel. Dilaknat anak cucu Nabi Yaqub. Anak cucu Israel ini dilaknat ala lisan Daud wa Isa bin Maryam, atas lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Zalika bima, sebab dia kufur dan melampau tuan-tuan. Kanu ya'tadun. Baik tuan-tuan, cukuplah tuan-tuan sekadar tu, insya-Allah kita sambung. Kita doa sama-sama tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semua selamatlah tuan-tuan. Sekarang ni perang tuan-tuan. Perang kat mana? Ukraine dengan Rusia. Tapi rupanya Ukraine
taklah kuat sangat rupanya tu. Saya ingat kuat sangat. Dia tak dapat menandingi Rusia. Pasal apa tuan-tuan? Senjata dia pun senjata Rusia. Betul tak? Anti pesawat dia S-300 Rusia yang buat. Rusia tahu kelemahan dia. Jet pejuang dia pun MiG-29 Rusia punya juga. Tapi ingatkan dia ada F-16 tu kan. F-16 tu power dia tu. Kalau ada yang tu 100 biji pun pening kepala dah Rusia tuan-tuan. Rupanya dia tak ada tu. Anti pesawat pun tak ada. Anti pesawat dia hak Rusia hancur lah. Adalah yang Amerika bagi Stinger tu kan. Main parts tu pun bukan boleh tembak jauh sangat. Patutlah dia tak apa nak mampu lawan. Dan saya tak tahu tuan-tuan, kita harap-harap baik semula lah tuan-tuan. Kita pun tak sokong Rusia, tak sokong Ukraine. Kita takut kalau perang ni berlanjutan, takut jadi masalah ekonomi dunia akan jadi. Betul tak? Nasib baik NATO tak masuk campur. Kalau NATO masuk campur, akan jadi perang nuklear. Kita juga akan merasai susahnya hidup. Ekonomi jatuh, mungkin gaji kita pun tak boleh naik, barang pun akan naik melambung tuan-tuan. Mudah-mudahan perang ni berhenti lah tuan-tuan. Gitulah kita harap. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqana ba'di tafarruqa ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahrum la matura. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.